Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Manfan Studio. Pada video kali ini kita akan bincangkan pasal Manga Boruto chapter 59. Jadi bagi korang yang tak sukakan spoiler, boleh skip video pada kali ini. Chapter kali ini bertajuk Kesatria dan telah menunjukkan muka Kawaki sebagai muka depan untuk chapter kali ini. Chapter ini telah dimulakan dengan menunjukkan babak antara Code dan Kawaki yang masih kecil, yang mana Code telah memukul Kawaki ketika itu dengan begitu teruk. Kerana Code ni dia tidak puas hati dan cemburu dengan Kawaki disebabkan Kawaki dapat mempunyai karma yang begitu baik, lebih daripada Code. Rupa-rupanya adegan itu adalah mimpi dari Kawaki. Selepas itu Kawaki telah terbangun dari tidurnya. Kawaki berasa pelik, kenapa dia mimpi tentang Code yang memukul dia semasa kecil. Sedangkan Kawaki berkata dia sudah tidak mempunyai karma lagi pun, tetapi kenapa dia masih mimpi seperti itu. Amado juga telah berkata, walaupun Ishiki sudah mati, tetapi itu tidak bermakna Kawaki sudah tidak menjadi wadah Ishiki, kerana perkara itu tetap tidak akan berubah dan Kawaki masih seseorang wadah kepada Otsutsuki Ishiki. Kawaki yang telah mendengar itu daripada Amado telah menyebabkan Kawaki ini berasa marah dan Kawaki telah menyerang Amado. Amado juga berkata lagi berkenaan perancangan Kawaki yang mahu letakkan karma Boruto kepada Code itu mungkin tidak akan berjaya, disebabkan Amado berkata Code sudah mempunyai karma dia yang tersendiri dan persoalannya, bolehkah nak tambahkan lagi karma yang baru? Dan perkara ini agak mustahil untuk terjadi. Seterusnya Amado menerangkan bahawa jika Code akan datang menyerang, orang pertama yang Code akan bunuh adalah Naruto, disebabkan Naruto adalah penyebab utama kematian Ishiki. Amado juga berfikir yang Naruto mungkin akan mati jika berlawan dengan Code 1 berlawan 1, disebabkan Naruto pun sekarang ni sudah tidak mempunyai cakra kurama. Tambahkan sekarang Code juga sudah mempunyai kekuatan yang semakin kuat. Jadi disebabkan itu Amado telah mencadangkanlah kepada Kawaki untuk menanamkan karma yang baru supaya Kawaki ni semakin kuat. Lalu perkara itu akhirnya telah berakhir dengan Kawaki yang tidak setuju langsung dengan pernyataan Amado itu, dan Kawaki terus keluar dari bilik Amado dengan begitu marah. Dari sini kita boleh katakan yang Amado ini macam mempunyai perancangan yang tersendiri, disebabkan perkara ini boleh menjadi persoalan kepada kita, iaitu kenapa dan bagaimana Amado ni mampu membuat atau menanamkan karma yang baru kepada Kawaki, dan disebabkan apa Amado ni dia nak sangat Kawaki ni menanam karma yang baru. Mungkin dekat sini kita boleh katakan yang Amado ni mempunyai satu agenda yang baru, ataupun agenda yang memang dia sudah rancang daripada dulu lagi. Babak seterusnya telah menunjukkan perbualan antara Code dan Eda, yang mana Eda ada bagi tahu kepada Code Kawaki ni dia benar-benar sayang kepada Hokage, iaitu Naruto. Code lalu menjawab, walaupun perkara itu berlaku, aku tetap akan menjadikan Naruto itu sasaran utamaku, dan aku akan membunuh Naruto dengan tangan aku sendiri. Disebabkan Code ni dia berasa dia mampu mengalahkan Naruto ataupun Sasuke jika dia berlawan dengan mereka 1 melawan 1. Lalu Eda telah berkata, jika kau Code mahu berbuat demikian, aku tak kisah, yang penting kau jangan bunuh Kawaki. Dan Code pun telah setuju dengan kata-kata Eda itu yang dia tidak akan membunuh Kawaki. Eda juga memberitahu kepada Code yang Code ini sedang diburu oleh kesemua Kage. Namun Eda juga memberi satu tawaran kepada Code, jika kau Code mahu melindungi aku akan memberitahu segalanya perancangan yang telah dirancangkan oleh mereka menggunakan kemampuan mata Senringan aku. Code bersetuju dengan tawaran itu, tapi dengan syarat Eda perlu bekerja sama dengan Code, iaitu menjadi pembantu kepada Code. Code bertanya kepada Eda, kenapa aku perlu lindungi kau? Bukankah kau mempunyai kemampuan yang begitu hebat? Eda lalu menjawab, ya, memang aku mempunyai kemampuan yang amat mengagumkan, tapi aku hanya pandai menggunakan taijutsu pun hanya taijutsu yang biasa, sebab kemampuan perlawanan aku tidaklah sebegitu hebat dengan kemampuan aku yang lain. Jadi Eda pun berkata yang dia akan menjadi mata dan telinga untuk Code, supaya Code ni akan membayar balik dengan melindungi Eda. Yang bermaksud di sini, segala informasi yang Eda akan tahu tentang dunia shinobi akan diberitahu kepada Code, supaya Code ni akan lebih mudah untuk merancangkan sesuatu. Pada ketika itu, Bak telah berkata, korang kena cepat disebabkan sekarang pengawal masih sudah bersiap untuk datang ke sini. Eda lalu menjawab, itu tidak menjadi masalah yang besar.
Dan Kod pun telah berkata, "Jadi Ada, jika Kawaki menyerang kau dan mahu membunuh kau, bagaimana kau nak menghadapi perkara tersebut? Disebabkan Kawaki adalah wadah daripada Ishiki, jadi kemampuan mata seringan kamu pun takkan berjaya kepada Kawaki." Ada lalu menjawab yang dia perlu elakkan perkara itu. Dan Ada juga telah berkata kepada Kod yang dia mahu tunjukkan satu lagi rahsia ataupun kesatria yang baru. Beralih semula ke babak Amado dan Sumire, yang mana Sumire bertanya kepada Amado tentang apa yang Amado terangkan kepada Kawaki tentang karma tersebut. Lalu Amado mengatakan kepada Sumire, iaitu seperti yang aku katakan tadi, Kawaki masih wadah kepada Otsutsuki Ishiki walaupun Ishiki sudah mati. Dan Amado juga telah memberikan satu contoh, iaitu walaupun Ishiki sudah tiada, namun data Otsutsuki masih ada dalam badan Kawaki, dan Kawaki juga masih boleh membangkitkan karmanya jika dia mahu. Lalu Sumire berkata kepada Amado, "Kenapa kau nak minta Kawaki mempunyai karma? Bukankah perkara itu hanya akan mendatangkan bahaya kepada Kawaki dan juga akan mendatangkan bahaya kepada orang lain?" Disebabkan hal itu, Sumire berasa sesuatu yang tak kena tentang Amado, dan nampak seperti Amado ni telah mempunyai muslihat dia yang tersendiri. Dan Sumire juga berkata yang dia menjadi orang kanan Amado pun adalah untuk memastikan keselamatan Kawaki dan Boruto sahaja, tak lebih daripada itu. Lalu Amado berkata kepada Sumire, "Sumire, kau pandai atau kau bodoh? Kalau kau pandai, kau akan memikirkan perkara itu adalah satu strategi." Lepas tu Sumire berkata, "Jadi kau merancangkan sesuatu." Disebabkan itu Amado telah berkata kepada Sumire, "Jadi kau adalah seorang yang bodoh." Babak terakhir pula telah menunjukkan semula babak antara Ada yang telah menyuruh Bug membuka satu lagi tempat simpanan cyborg. Setelah tempat simpanan cyborg itu telah terbuka, Kod melihat tidak ada cyborg pun yang muncul dari situ. Lalu tiba-tiba ada cyborg telah lompat ke belakang Kod. Disebabkan itu Kod pun mahu menyerang cyborg itu, dan Ada telah berkata, "Kod, baik kau jangan serang dia. Kalau kau serang dia, kau akan menyesal." Setelah itu, cyborg itu telah berkata kepada Kod, "Kau kekasih kakak aku ya, jadi kau berbuat baik dengan dia. Kalau kau melakukan sesuatu yang buruk kepada kakakku, siaplah kau, aku akan kerjakan kau." Dan itulah apa yang telah dikatakan oleh cyborg itu, dan daripada sini kita telah ketahui yang itu adalah adik kepada Ada yang bernama Daimon. Dan Ada pun telah berkata kepada Daimon, "Adik, janganlah cakap macam tu. Disebabkan kau tu hanyalah kawan kepada aku, bukanlah test aku." Tidak lama daripada itu, pengawal telah sampai ke tempat yang mereka berada dan telah mengepung mereka. Jadi Ada pun telah berkata, "Okey, baiklah, sekarang persembahan akan dimulakan. Kita lihat baik-baik." Setelah itu, pengawal di situ telah melakukan serangan. Pengawal yang pertama telah melakukan serangan dengan menggunakan alat yang dia telah bawa. Dia telah melepaskan serangan daripada alat tersebut. Namun tiba-tiba serangan itu terpantul semula kena kepada diri dia. Dan ternyata perbuatan itu adalah datang daripada Daimon. Pengawal yang kedua dan ketiga telah meluru ke arah Daimon, dan pengawal yang kedua telah menggunakan kapak untuk menebas Daimon. Namun dengan mudah Daimon telah menggunakan kemampuannya, dan akhirnya pengawal itu telah menggunakan kapak itu dan membelah kepalanya sendiri. Dan pengawal yang ketiga telah ditendang oleh Daimon dengan begitu mudah, sehinggalah pengawal yang terakhir itu mahu menyerang Daimon dengan menggunakan sebilah pedang. Namun akhirnya serangan yang telah dilakukan oleh pengawal itu telah terpantul semula. Akhirnya pengawal itu telah membelah diri dia dengan pedang itu, dan Daimon dengan mudah telah menang dalam perlawanan itu. Disebabkan itu, Ada telah berkata, kekuatan Daimon ini mampu memantulkan kekuatan seseorang, dan dia mempunyai tekad yang cukup kuat untuk memenangi dalam satu perlawanan. Jika perlawanan itu dan musuh yang mahu menyerang dia menggunakan serangan yang lebih kuat, namun serangan itu akan terpantul ke diri berlipat-lipat kali ganda dengan lebih kuat. Jadi kau perlu berhati-hati dengan Daimon, ya God. Dan Ada pun berkata, inilah adik aku Daimon. Dan tamatlah chapter Manga Boruto 59. Jadi inilah pembahasan aku mengenai chapter kali ini. Aku akan recap sikit, iaitu 3 poin yang kita perlu tahu dalam chapter kali ini. Chapter kali ini telah menerangkan tentang watak yang baru dengan kemampuannya, iaitu ialah Daimon. Yang kedua tentang Amado yang menunjukkan satu lagi tanda-tanda yang memungkinkan dia ada muslihat dia yang tersendiri. Yang ketiga, Ada ternyata mempunyai kelemahan, iaitu dia lemah dalam perlawanan.
Jadi kalau korang ada pendapat yang lebih menarik tentang teori ataupun aku ada kesalahan fakta dalam video ni, just drop dekat komen di bawah. Akhir kata, aku Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.